Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kerajaan negeri kini boleh mengeluarkan pas masuk khas bagi kemasukan pelancong dari China dan India di Kompleks Kastam Imigresen dan Kuarantin CIQ Sungai Tujuh Miri yang terletak bersempadanan dengan Brunei Darussalam. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari berkata kebenaran pengeluaran pas tersebut telah berkuat kuasa sejak 1 November lepas. Beliau walau bagaimanapun berkata pengeluaran pas masuk khas tersebut hanya untuk pelancong dari dua negara tersebut yang datang secara berkumpulan dengan maksimum 60 orang setiap kumpulan dan hanya sah untuk tempoh 5 hari sahaja. Jelas beliau kuasa untuk mengeluarkan pas masuk khas tersebut tertakluk di bawah kuasa imigresen kerajaan negeri tanpa perlu mendapatkan permohonan daripada Kementerian Dalam Negeri KDN. Pada September lepas, Datuk Amar Abang Johari berkata Sarawak telah memohon kepada KDN supaya lapangan terbang Miri dan CIQ Sungai Tujuh Miri diwartakan sebagai pusat pengeluaran visa semasa ketibaan atau VOA kepada pelancong dari China. Dalam perkembangan lain, Datuk Amar Abang Johari memberitahu keputusan mengenai cadangan penswastaan penganjuran Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia atau RWMF akan ditentukan pada penghujung tahun ini. Keputusan perlu dibuat selewat-lewatnya 6 bulan sebelum acara popular di dunia itu berlangsung bagi membolehkan penganjur melaksanakan segala persiapan rapi. Kementerian itu sedang mempertimbangkan menswastakan penganjuran RWMF dilaksanakan atau secara bekerjasama antara Lembaga Pelancongan Sarawak STB dengan pihak swasta. Beliau ditemui pemberita selepas mewakili Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem merasmikan Kongres Tahunan kali ke-55 Persatuan Konvensyen dan Kongres Antarabangsa atau ECA di Kuching. Kongres 4 hari yang akan berakhir Rabu ini dihadiri oleh kira-kira 500 delegasi dari berbagai negara termasuk China dan Turki. Masyarakat luar bandar khususnya golongan belia disaran agar memperkasa ilmu serta kemahiran sebagai platform untuk menjadi usahawan berinovasi. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nancy Shukri, dengan siapnya Jambatan Batang Sadong baru-baru ini akan membawa masuk pelbagai peluang ekonomi yang menyediakan peluang perniagaan baharu. Sehubungan itu, penduduk setempat perlu mempersiapkan diri dan berinovasi untuk menghadapi perubahan itu agar terus berdaya saing. Beliau juga berharap agar golongan belia dapat mengambil peluang menerusi pelbagai program latihan yang disediakan oleh Giat Mara bagi mencapai hasrat tersebut. Datuk Seri Nancy berucap dalam majlis perasmian Latihan Satu Malaysia, Kemahiran Menjamin Kehidupan bersama komuniti Semunjan, anjuran Giat Mara Negeri Sarawak di Semunjan. Seramai 140 orang peserta dari sekitar daerah itu menyertai program 2 hari itu yang melibatkan 3 kursus latihan Satu Malaysia, iaitu kursus teknologi otomotif, kursus teknologi motosikal dan kursus fashion dan membuat pakaian. Sebuah bandar satelit baru dinamakan Bandar Baru Nangka akan mula dibina tahun depan bagi mengurangkan masalah perumahan yang dihadapi oleh penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Nangka. Menurut Menteri Muda Penyelidikan Sains dan Bioteknologi, Dr. Anwar Rafai, bandar baru seluas lebih 121 hektar itu akan menempatkan lebih 1,000 lot rumah. Jika ini dapat dilaksanakan, dia akan dapat bukan menyelesaikan semua masalah tetapi dapat menyelesaikan banyak daripada masalah-masalah yang tidak mempunyai rumah dan juga tidak mempunyai lot tanah. Dr. Anwar ditemui media selepas menghadiri program Expo Pemilikan Rumah dan Lot Tanah Dun Nangka di Dewan MUC Sibu. Pembangunan fasa pertama seperti kerja-kerja meratakan tanah dan pembinaan infrastruktur asas akan dimulakan tahun depan dan projek itu akan turut melibatkan pembinaan kemudahan seperti sekolah, klinik, Dewan Masyarakat dan bangunan komersial. Selain Bandar Baru Nangka, turut dilaksanakan projek perumahan di Kemuyang yang melibatkan tanah berkeluasan lebih 80 hektar. Lebih 2,000 orang menghadiri program sehari tersebut yang antara lain bertujuan untuk memberi maklumat dan penerangan kepada penduduk mengenai cara pemilikan, permohonan dan pinjaman perumahan. Sementara itu, sambutan yang sangat menggalakkan di program Expo Pemilikan Rumah dan Lot Tanah Dun Nangka di Dewan MUC di Sibu isyarat jelas bahawa isu perumahan merupakan isu besar di kawasan tersebut. Menurut Dr. Anwar, isu pemilikan rumah itu perlu ditangani dengan menyediakan lebih banyak tapak perumahan baru untuk masyarakat di Sibu. Katanya selain memberi pendedahan mengenai proses pemilikan rumah, pihaknya juga turut mengedarkan borang kaji selidik untuk mendapat maklumat dan maklum balas daripada peserta program tersebut. Dengan adanya data ataupun information ini, saya boleh cadangkan kerajaan apakah bentuk rumah yang perlu dibuat di Bandar Sibu ini. Kemungkinan kalau kita buat rumah yang harga yang mahal, mungkin tidak mampu masyarakat untuk beli. Jadi sebab itulah
demografi ini perlu, data demografi ini perlu untuk kita merancang masalah perumahan di Bandar Sibu. Jelasnya, antara fokus utama beliau di kawasan tersebut adalah masalah perumahan di Kampung Datu dan Hilir, masalah pemilikan lot di Kemuyang serta pembangunan bandar baru Nangka. Sebanyak 8 agensi termasuk Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah, Pelita, Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC, Jabatan Tanah dan Survey dan pihak bank terlibat dalam program tersebut. Beberapa kawasan dalam Dewan Undangan Negeri Lambir akan terus ditambah baik dengan pelbagai projek pembangunan dan infrastruktur bermula awal tahun hadapan. Ahli Dewan Undangan Negeri Lambir, Ripin Lamat berkata, program pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara berterusan bagi keselesaan penduduk di kawasan itu. Antara projek yang akan kita laksanakan pada tahun hadapan ialah satu, bina baru tabika. Tabika rumah jarik, tabika kemas rumah jarik dengan anggaran kos 300,000. Dan kedua ialah kita baik pulih naik taraf Dewan Serbaguna Kampung Tokoh Abdul Rahman Lambir dengan kos 400,000. Dan yang ketiga ialah naik taraf padang bola dan padang futsal dengan anggaran kos 200,000. Beliau ditemui pemerintah RTM di program pengurusan berat badan Kospen di Rumah Jarek Lambir dekat Miri. Selain itu, katanya 3 lagi projek melibatkan pembinaan jalan kampung berturap di kawasan Lambir yang akan bermula bulan hadapan melibatkan kos sebanyak RM800,000 akan dilaksanakan secara berperingkat. Penganjuran Hari Keluarga Saberkas Cawangan Batu Danau Limbang yang dianjurkan di sebuah rumah panjang Rumah Helan Kampung Ensurai memberi peluang kepada ahli-ahli saberkas yang belum pernah berkunjung ke rumah panjang. Berucap merasmikan program tersebut, Pengerusi Saberkas Cawangan Batu Danau, Paulus Palugumbang berkata, selain menikmati sendiri suasana di rumah panjang, peserta berpeluang mendekati masyarakat selain mengeratkan lagi silaturahim dalam kalangan mereka. Program sehari itu menampilkan pelbagai aktiviti seperti senam robik, gotong royong, saringan kesihatan, pameran oleh Pusat Internet 1 Malaysia, taklimat kebakaran oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat, selain persembahan artis jemputan Gilbert Gaung dan pertandingan Ratu Kebaya bagi wanita berumur 40 tahun ke atas. Pada majlis itu, beliau mengumumkan geran berjumlah RM200,000 bagi Jalan Raya Kampung Ensurai, RM10,000 untuk JKKK rumah panjang tersebut, selain RM5,000 untuk Biro Wanita Ensurai. Bagi perkembangan pembangunan di kawasan Batu Danau, Paulus yang juga Adun Batu Danau memaklumkan sejumlah RM5 juta telah diperuntukkan untuk 27 buah projek pembangunan luar bandar di kawasan itu pada tahun hadapan. Masyarakat Kayan di Sarawak disaran terus berusaha memajukan diri dalam pelbagai bidang terutama pendidikan agar seiring dengan kaum lain. Presiden Persatuan Kayan PKS yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dennis Ngau berkata masyarakat minoriti itu juga perlu menjadikan persatuan sebagai landasan untuk mempererat hubungan. Berikutan ramai masyarakat itu telah berhijrah ke bandar untuk bekerja dan belajar. Malah beliau menyifatkan persatuan adalah wadah terbaik bagi membantu masyarakat Kayan terutama dari segi kebajikan dan bantuan ke Institut Pengajian Tinggi selaras dengan objektif menjaga kebajikan ahli-ahlinya. Dennis Ngau berucap merasmikan Mesyuarat Agung 3 tahun sekali Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri dan pemilihan exco baru bagi tempoh 2016-2019 di Miri. Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri bagi tempoh itu kini diterajui Jeffrey Ngau Uvang. Dalam pada itu katanya satu majlis makan malam PKS bersama Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Uga Embas akan diadakan di Miri pada 19 November ini. Idea untuk mengadakan pameran tekstil Tales of Puak Kumbu di Kuala Lumpur pada tahun lepas bertujuan mendedahkan seni warisan tradisi masyarakat Iban itu kepada orang ramai. Mendedahkan demikian, penganjurnya Dr. Welin Jeffrey Jehom berkata ini kerana masih ramai dalam kalangan masyarakat Dayak itu sendiri terutama generasi muda tidak mengetahui cara penghasilan Puak Kumbu. Justru katanya beliau mengambil inisiatif mengadakan pameran berkaitan asal-usul penghasilan Puak Kumbu dan langkah-langkah penghasilannya menerusi paparan video di setiap galeri pameran itu. Ini termasuklah dari proses awal menyediakan benang seperti ngirit, ngarap, muai, nipan dan ngebat. Proses mengikat benang, mewarna dan menenun
yang kesemuanya dilakukan mengikut kaedah asal atau tradisional. Katanya pameran menerusi video dilihat lebih berkesan dan mudah difahami pengunjung kerana ia memaparkan imej secara terus. Dr. Wailin yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya itu menyatakan demikian dalam taklimat berkaitan Visual Anthropology Extended Polysensory Intermedia Exhibition di Old Court House di Kuching. Kira-kira 50 orang hadir dalam program anjuran Friends of Sarawak Museum itu. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini pada 9.15 minit pagi yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menyempurnakan Majlis Convocation Unimas ke-20 di Detar Putra Unimas Semarahan. Manakala pada 11.30 minit pagi, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Fatimah Abdullah mengadakan sidang media mengenai mesyuarat ahli-ahli Majlis Perundingan Pendidikan Sarawak MPPS di Kuching. Dan akhir sekali pada 7.15 minit malam, Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai menyempurnakan Majlis Pelancaran Lampu Biru bersempena Hari Diabetes Sedunia 2016 di Tugu Kuching di Jalan Tunku Abdul Rahman Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Syarizam. Silakan.